Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua berada dalam kesihatan yang baik dan masih terus bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita. Minggu ini masuk minggu ke-24 sesi PDPR. Kita masih berada dalam tema 3 iaitu tema keselamatan, unit 9. Aspek yang akan kita pelajari pada hari ini ialah aspek tata bahasa dengan tumpuan khusus terhadap kata pemeri. SKP kita pada hari ini ialah 5.1.4 dalam kurungan 7 iaitu menggunakan kata pemeri yang sesuai. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah beringat sebelum kena. Kamu boleh buka buku teks bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 57. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat memahami dan menggunakan kata pemeri mengikut konteks. Manakala kriteria kejayaannya pula ialah murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 5 daripada 8 tempat kosong dengan kata pemeri yang betul dan tepat. Tentu kamu tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan kata pemeri. Kata pemeri digunakan untuk menghubungkan subjek dengan predikat ataupun frasa utama di dalam ayat. Contohnya, Anissa ialah anggota kelab rakan sebaya. Dalam konteks ayat ni, Anissa merujuk kepada subjek manakala anggota kelab rakan sebaya merujuk kepada predikat. Berada di antara kedua-duanya lah kata pemeri, iaitu dalam konteks ayat ini perkataan ialah. Cikgu rasa kita perlu buat sedikit ulang kaji mengenai subjek dan predikat ini. Mari kita semak nota cikgu. Baik, dalam nota ini, cikgu ada catatkan serba sedikit maklumat mengenai subjek untuk kita ulang kaji bersama-sama. Subjek merujuk kepada pelaku sama ada orang, benda atau perkara dan unsur yang diterangkan. Ingat ya, subjek ni unsur yang diterangkan. Subjek terletak di bahagian hadapan atau permulaan ayat dan biasanya ia terdiri daripada kata nama ataupun frasa nama. Maksudnya di bahagian hadapan atau pangkal ayatlah terletaknya subjek. Subjek itu tak semestinya satu perkataan, dia boleh jadi 2 perkataan atau lebih daripada 2 perkataan. Mari kita semak apa yang dimaksudkan dengan predikat. Predikat merupakan kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Kalau subjek tadi unsur yang diterangkan, predikat ini pula ialah unsur yang menerangkan subjek. Predikat boleh terdiri daripada 1. Frasa nama, 2. Frasa kerja, 3. Frasa adjektif dan 4. Frasa sendi nama. Bagaimana cara kita nak kenal sama ada frasa nama ke, frasa kerja ke, frasa adjektif ke atau frasa sendi nama ni? Okey, tipsnya senang saja. Kita lihat perkataan yang digunakan. Kalau perkataan yang digunakan merupakan
kata nama ataupun frasa nama, maka bolehlah kita simpulkan predikat itu merupakan frasa nama. Okey, contohnya digunakan perkataan seorang doktor, Istana Bukit Candan ataupun Kuala Lumpur ataupun penggunaan perkataan Muzium Negara. Kesemua itu adalah kata nama. Jadi kita bolehlah simpulkan bahawa penggunaan predikat itu ialah frasa nama. Baik, untuk frasa kerja, kita boleh cam apabila terdapat penggunaan kata kerja. Yang ni jelas-jelas ya penggunaan kata kerjanya, contohnya membancuh, menyepak, membaling, memasak dan sebagainya. Baik, frasa adjektif pula macam mana? Frasa adjektif ini kita boleh kenal pasti apabila terdapat penggunaan kata adjektif ataupun kata sifat. Contohnya cantik. Cantik ni ialah kata adjektif. Jadi dah sudah tentulah frasa adjektif. Kemudian ada perkataan tinggi, sifat juga atau adjektif juga. Kemudian mungkin ada penggunaan perkataan lemah lembut, cantik, kemudian besar. Kesemua kata adjektif ini ialah penggunaan frasa adjektif. Baik, akhir sekali frasa sendi nama. Macam mana kita nak kenal bahawa ayat itu menggunakan frasa sendi nama? Awak cuba perhatikan, ada tak penggunaan kata sendi di situ? Kata sendi ni seperti dari, ke, daripada, kepada. Jika terdapat penggunaan kata sendi di situ, maknanya penggunaan predikat itu ialah predikat frasa sendi nama. Mari kita lanjutkan perbincangan kita mengenai kata pemeri ni lagi sekali. Kata pemeri terbahagi kepada dua. Ingat ya, kata pemeri ada dua, iaitu ialah. Yang pertama ialah, yang kedua adalah. Jadi bila masa kita nak gunakan perkataan ialah ni ataupun bila masa kita nak gunakan perkataan adalah ni? Baik. Mari kita lihat kata pemeri dan penggunaannya. Kata pemeri ialah hadir di hadapan frasa nama. Maksudnya kalau kita nak gunakan perkataan atau kata pemeri ialah kita kena pastikan frasa atau predikat itu terdiri dari frasa nama. Contoh macam mana nak kenal frasa nama? Ayat yang pertama, Pluto ialah planet yang paling jauh dalam sistem solar. Pluto ini kata nama. Bila kata nama predikatnya bermula dengan kata nama, maka secara automatik frasa predikat ni menjadi frasa nama. Ingat ya, predikat ialah unsur yang menceritakan tentang subjek. Pluto ini merupakan frasa nama sebab dia bermula dari kata nama. Contoh yang kedua pula, Melaka ialah bandaraya bersejarah. Bandaraya bersejarah ini merupakan frasa nama. Jadi bila frasa nama, kita kena gunakan ialah lah. Ketiga, Bapa Firdaus ialah
pensyarah di Universiti Malaya. Selepas subjek ini, predikatnya pensyarah di Universiti Malaya. Permulaannya ialah kata nama. Jadi secara automatik urutan atau frasa ini merupakan frasa nama. Jadi kita perlu gunakan kata pemeri ialah. Baik, seterusnya ayat yang keempat, banglo besar di atas bukit itu. Nampak subjeknya bukan main panjang, nak cerita tentang banglo besar. Di mana di atas bukit itu. Ini kesemua ini ialah frasa nama. Ialah rumah Tan Sri Hashim. Jadi selepas daripada subjek ini, predikatnya ialah rumah Tan Sri Hashim. Rumah Tan Sri Hashim ini, rumah adalah kata nama, jadi urutan ayat ini merupakan frasa nama. Bila frasa nama, kita perlu gunakan kata pemeri ialah. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, kata pemeri dan penggunaannya. Kata pemeri adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Sekarang kita nak gunakan kata pemeri adalah. Bila masa kita nak gunakan kata pemeri adalah ni? Baik, kata pemeri adalah boleh digunakan pada dua keadaan. Satu, bila predikatnya terdiri dari frasa adjektif, dan satu lagi bila predikatnya terdiri dari frasa sendi nama. Contohnya, bersenam adalah baik untuk kesihatan tubuh badan kita. Baik, awak tengok predikat dia. Predikat bermula dengan perkataan baik. Kalau baik ini, baik ialah sifat. Sifat ialah kata adjektif. Jadi secara tak langsung bermula dari perkataan baik hingga ke hujung ini ialah frasa adjektif. Bila frasa adjektif, kita kena gunakan kata pemeri adalah. Begitu juga yang kedua ni, kucing peliharaan Atidah adalah amat comel. Amat comel ialah frasa adjektif. Jadi kena gunakan adalah. Nasi goreng yang dimasak oleh ibu adalah sangat sedap. Ini juga frasa adjektif. Bila frasa adjektif, gunakan adalah. Baik, adalah seterusnya boleh kita gunakan untuk frasa sendi nama. Kalau kita baca ayat ini, contohnya, surat itu adalah untuk ibu saya di kampung. Surat itu subjek, manakala predikatnya untuk ibu saya di kampung. Untuk ini ialah kata sendi nama. Jadi keseluruhan ayat, keseluruhan frasa mula dari perkataan untuk hingga ke hujung ini kita sebut frasa sendi nama. Sebab apa? Kita rujuk kepada perkataan di hadapan ini, iaitu kata sendi. Bila kata sendi nama, maka kita kena gunakanlah perkataan atau kata pemeri adalah. Baik, yang kedua, jambangan bunga yang cantik itu adalah untuk Puan Alia. Baik. Untuk ini kata sendi lagi. Bila kata sendi, kita gunakan adalah. Awak kena tahu ya, ini bukan kata frasa nama. Sebab apa? Sebab perkataan mula-mula dia,
kata sendi. Jadi frasa sendi nama lah. Begitu juga dengan yang keenam, buku ensiklopedia itu adalah daripada Altorf. Daripada ialah kata sendi nama. Jadi secara automatik predikatnya merupakan frasa sendi nama. Dia ikut kepada perkataan yang mula-mula selepas daripada subjek tadi. Jadi kita kena gunakan adalah untuk konteks ayat ini. Baik, kita nak tengok pelajaran kita. Kamu boleh buka buku teks kamu pada halaman 67. Mari kita baca secara sepintas lalu mengenai petikan ini. Beringat sebelum kena. Yime, Fatin dan Darshini berbual-bual sambil membaca akhbar dalam talian di halaman rumah Fatin. Johor Bahru, 6 Mac. Kecederaan ketika menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas berlaku lagi. Mangsa terbaru ialah seorang suri rumah. Baik, kat sini ada penggunaan kata pemeri ialah. Cikgu dah beritahu tadi kan, kalau ialah bermakna predikat dia merupakan frasa nama. Awak tengok perkataan atau predikat dia, seorang suri rumah. Seorang suri rumah ini merupakan frasa nama. Jadi dia perlu gunakan ialah. Mangsa dihantar ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan. Menurut pegawai bomba, peralatan berisiko yang menyebabkan kemalangan. Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak terangkan pada awak terlebih dahulu. Awak kena alert lah ya, atau kena peka, awak kena tengok. Kotak tentang frasa nama ni warna apa? Warna oranye kan? Jadi, kalau warna oranye, yang atas ni warna oranye maknanya dia frasa nama. Yang bawah ni pun warna oranye juga. Kalau warna oranye, kalau frasa nama, kita perlu gunakan kata pemeri ialah lah. Jadi, untuk melengkapkan kotak kosong kat sini, awak kena isi guna perkataan ialah juga. Baik, yang berikutnya, penggunaan pengecas yang telah diubah suai juga adalah sangat berbahaya. Baik, bila warna hijau ni menunjukkan frasa adjektif atau frasa sifat. Ini perkataan ini kata sifat. Sifatnya berbahaya. Jadi perlu guna kata pemeri adalah. Begitu juga kita tengok yang kat bawah ni ya. Pegawai bomba juga menasihati pengguna agar mematuhi 2 langkah keselamatan. Langkah pertama, baik. Dia tak beri apa kat sini. Okey, dia tempat kosong. Pengguna perlu merujuk manual sebelum mengecas. Baik, perkataan selepas tempat kosong ni ada tak diberi beritahu warna apa? Tak ada kan? Kita kena kenal pasti dahulu. Kita kena kenal pasti sendirilah. Okey, perkataan pengguna ni kata apa? Kata nama, kata kerja, kata sendi nama. Jadi kalau dia kata sendi nama, awak gunakan perkataan adalah. Tapi kalau kata nama ataupun frasa nama, awak perlu gunakan perkataan atau kata pemeri ialah. Yang itu jawapan yang sepatutnya ya. Langkah pertama ialah pengguna perlu untuk merujuk manual sebelum mengecas.
Langkah kedua pula adalah dari segi penggunaannya. Ini dia dah beri warna kat sini, frasa sendinama. Jadi bila frasa sendinama, awak perlu gunakan perkataan adalah. Dan kemudian yang terakhir sekali, pastikan satu soket untuk satu pengecas. Langkah tersebut, baik di sini dia kata apa? Penting demi keselamatan pengguna. Okey, penting ni apa? Apa kategori perkataan dia? Frasa nama ke, frasa adjektif ke, frasa sendinama ke? Penting. Penting maksudnya sifat. Bila sifat, maknanya kita perlu gunakan perkataan adalah lah ya. Sebab dia frasa adjektif. Langkah tersebut adalah penting demi keselamatan negara. Awak kena tahu pemilihan perkataan yang sesuai berdasarkan perkataan di sebelahnya. Baik, kita semak slide seterusnya. Slide seterusnya, awak dikehendaki membuat latihan buku aktiviti ini ya, selepas sesi PDPR ini. Cikgu tak akan baca jawapan, cikgu cuma nak terangkan awak boleh gunakan perkataan ialah dan perkataan adalah. Jadi bila awak nak gunakan perkataan itu, awak kena semak perkataan selepas tempat kosong ni. Okey, saat yang sangat dinantikan. Ini frasa apa? Awak kena pastikan frasa apa, baru awak buat pemilihan perkataan. Begitu juga untuk selepas garisan ini perkataan apa? Untuk. Untuk ni kata apa? Kata sendi ke? Kata nama ke? Atau frasa sendi nama ke? Frasa adjektif ke? Bila dah tahu frasa apa, awak pilihlah. Awak fahamkan balik penerangan cikgu tadi. Kemudian cikgu nak awak lengkapkan ke semua ini. Cikgu tak nak ulang lagi bagi penerangan sebab cikgu dah bagi penerangan yang agak panjang lebar. Jadi awak fahamkan balik apa yang cikgu cakapkan tadi. Kemudian awak pilihlah perkataan yang sesuai untuk awak isi dalam tempat kosong ini. Awak buat, kemudian awak hantar ke Padlet. Cikgu macam biasa. Okey, lengkapkan semua perkara-perkara ni macam biasalah ya. Baik, cikgu rasa setakat ini dulu untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.